Sejahtera, kami daripada Set 112 Kepimpinan dan Kreativiti akan membentangkan mengenai isu pembuangan bayi. Saya, Siti Aisyah binti Faizuddin, akan memulakan pembentangan kami dengan definisi. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, halaman 208, perkataan buang bermaksud mencampakkan, melemparkan, menghapuskan dan menghilangkan. Bayi pula bermaksud anak kecil yang baru dilahirkan oleh si ibu. Manakala makna pembuangan bayi pula adalah perbuatan mencampakkan dan menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa ke merata-rata tempat tanpa ada sifat berperikemanusiaan. Sebagai rakyat Malaysia, kita semestinya berbangga dengan kejayaan yang telah ditempuh oleh rakyat Malaysia di peringkat dunia. Malaysia dengan bangganya menuju ke alaf baru yang berorientasikan sains dan teknologi. Namun begitu, di sebalik kegemilangan ini, masyarakat Malaysia masih dihantui oleh satu penyakit sosial yang sudah lama bersarang dalam kalangan masyarakat kita, iaitu masalah pembuangan bayi. Saban hari terdapat laporan bayi yang dijumpai di dalam tandas, di tepi longkang, di tempat pembuangan sampah, di tempat awam seperti masjid dan taman permainan, semak samun dan lain-lain tempat tanpa perasaan perikemanusiaan. Pembuangan bayi adalah satu jenayah. Ia terjadi akibat kehamilan yang tidak diingini. Ramai remaja yang mengandung di luar nikah terpaksa membuang bayi mereka kerana terdesak, malu dan takut akan akibat yang bakal ditanggung. Kami akan membincangkan secara lebih mendalam tentang punca-punca kesan-kesan dan langkah-langkah mengatasi pembuangan bayi ini. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Ain. Assalamualaikum. Terima kasih kepada kawan rakan karib saya, Aisyah. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu permasalahan pembuangan bayi. Kebanyakannya pembuangan bayi disebabkan oleh remaja kekurangan didikan agama. Ini kerana kurang didikan agama menyebabkan remaja itu kurangnya ada sikap tanggungjawab dan menyebabkan sanggup mengorbankan anak yang baru dilahirkan. Selain itu, didikan agama dalam sasiah remaja amat penting kerana dapat mengawal sebarang tingkah laku mereka. Dengan adanya didikan agama, remaja akan bertindak secara rasional sebelum melakukan sesuatu, malah mereka akan dapat membezakan mana yang buruk dan yang mana yang baik. Seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua, kepincangan institusi kekeluargaan. Seperti yang kita tahu, sekarang ni zaman IT, zaman globalisasi yang orang makin mengejar kepada harta. Oleh itu, ibu bapa bersikap materialistik dan kurang memberi kasih sayang kepada anak-anak mereka. Ibu bapa tidak harus bersikap bagai enau dalam lukang melepaskan pucuk masing-masing dalam mengejar kemewahan harta. Malah mereka perlu lebih berhati keadaan anak-anak mereka. Oleh itu, haruslah ibu bapa meluangkan masa untuk berkomunikasi bersama anak-anak dan mendengar segala permasalahan anak-anak, remaja terutama. Dan seterusnya kita pergi kepada poin yang paling penting, iaitu pengaruh rakan sebaya. Seperti kita tahu, remaja adalah usia yang mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya. Hal ini bertambah teruk apabila mereka yang darah setampuk pinang, setahun jagung ini mula bergaul kepada rakan-rakan sebaya yang negatif. Oleh itu, rakan-rakan yang negatif ni akan mengajak remaja untuk melakukan perkara yang luar batasan agama, dan seperti ke tempat hiburan, disko, menghisap dadah dan seterusnya. Sekian, terima kasih yang akan dibentang oleh kawan saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Ain yang telah membentangkan permasalahan kes pembuangan bayi. Untuk objektif kajian ini khusus bagi melihat tahap kesihatan reproduktif dan seksual remaja. Antara objektifnya adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya kes pembuangan bayi. Antara faktor-faktor utama yang dapat kita lihat di sini adalah faktor keruntuhan akhlak dan gejala sosial yang dibawa oleh pengaruh daripada luar. Faktor yang kedua adalah mengenal pasti kesan-kesan negatif. Kesan-kesan negatif adalah berlakunya permasalahan ini boleh membawa kepada individu, masyarakat dan negara. Faktor yang ketiga adalah mengkaji punca-punca berlakunya pembuangan bayi.
Punca-punca berlakunya pembuangan bayi adalah antaranya masturbasi, menonton bahan lucah, hubungan seksual luar nikah, seks berbilang pasangan, kecenderungan homoseksual, hubungan homoseksual, kehamilan dan pengguguran bayi yang mendorong kepada gejala seksual. Akhir sekali, untuk mencari objektif kajian ini adalah untuk mencari penyelesaian kepada masalah gejala seksual yang semakin berluasa dalam kalangan remaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syafiqah binti Abdul Karim akan membentangkan tentang langkah-langkah mengatasi pembuangan bayi. Langkah-langkah yang pertama ialah daripada ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa perlu memberikan didikan agama kepada anak-anak supaya mereka tidak terpesong daripada landasan ajaran agama yang sebenar. Selain itu, ibu bapa perlu mengawasi pergaulan anak-anak walaupun mereka sibuk dengan bekerja seperti mencari pembantu rumah untuk mengawasi pergerakan anak mereka. Dan seterusnya, perlu menerapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak supaya mereka tidak terlibat dengan gejala-gejala yang negatif. Langkah yang seterusnya ialah persepsi masyarakat. Masyarakat sepatutnya tidak terus menghukum remaja yang menjadi ibu tanpa nikah. Sebaliknya, mereka perlu membantu untuk mendapatkan perlindungan kepada mereka. Masyarakat juga perlu peka dengan keadaan sekeliling seperti apabila mereka keluar dan melihat remaja-remaja berdeduaan, mereka perlu menegur supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Langkah-langkah yang ketiga ialah mata pelajaran sains dan biologi. Mata pelajaran ini perlu ditekankan kepada remaja supaya para remaja mengetahui pendidikan tentang seks dan mengetahui kesan-kesan selepas melakukan hubungan seks. Langkah yang seterusnya ialah kempen. Kempen secara besar-besaran perlu diadakan supaya dapat memberi pendedahan kepada masyarakat tentang gejala ini. Kempen ini juga perlu untuk memupuk sikap saling tegur-menegur antara dalam kalangan masyarakat supaya mereka bersifat terbuka dalam menegur anak-anak remaja pada zaman sekarang. Dan akhir sekali ialah badan bukan kerajaan perlu melakukan sesuatu seperti kursus-kursus kepada para remaja untuk memberi bimbingan dan perlindungan kepada remaja dan menubuhkan pusat jagaan supaya bayi-bayi tersebut tidak dibuang di merata-rata tempat. Contohnya Asrama Putera, Kewaja dan Pernim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Salma akan teruskan membentangkan tentang isu pencemaran. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu mengenai kesimpulan kes pembuangan bayi. Pertama, kita tengok kepada masyarakat. Masyarakat ini tanpa mengira kaum haruslah bersatu padu mengambil tenaga mencegah dan menteras supaya kes ini tidak menular dengan lebih serius. Pihak atasan seperti kerajaan juga perlu peka dan menganjurkan pelbagai ceramah atau motivasi kepada remaja yang bermasalah supaya mereka mendapat informasi berkenaan gejala ini dan sedar akan kesal daripada perbuatan tidak memoral itu. Dengan usaha-usaha yang dilakukan bersama, sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah ini daripada terus menjadi satu penyakit berbahaya di negara Malaysia ini. Seterusnya, kita lihat kepada ibu bapa dan orang-orang yang dekat dengan remaja itu. Seperti ibu bapa sendirilah, pendidik dan ahli masyarakat perlu mengikuti perkembangan remaja. Mereka patut membantu golongan remaja agar mengelakkan diri mereka daripada terjebak dengan kegiatan negatif. Sekiranya mereka mengabaikan dan tidak peduli kepada perilaku dan akhlak remaja tersebut, maka sendiri akan lahir remaja bermasalah, akan timbullah kes pembuangan bayi. Seterusnya, kita tengok kepada agama. Pendekatan agama lebih berkesan dan berterusan kerana akan beri ketenangan kepada golongan remaja berbanding dengan cara tindakan umum dan tidak menggunakan pendekatan agama. Pada masa yang sama, pendekatan konseling dan nasihat juga perlu bergerak seiring supaya nilai-nilai keagamaan sentiasa subur di sanubari anak-anak remaja. Kesimpulan secara keseluruhannya, segenap lapisan masyarakat harus bersatu padu dan mengaplikasikan pelbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah gejala sosial ini. Setiap individu termasuk ibu bapa
perlu peka dan memainkan peranan khususnya memastikan anak-anak tidak terjebak dalam gagalan sosial yang merosakkan masa depan mereka. Cabaran mengenali gejala sosial ini terutama melibatkan kes perempuan bayi perlu diperhatian yang serius kerana ini akan menggugatkan nama negara di mata dunia. Tambahan pula mengganggu pembangunan negara ke arah sebuah negara maju menjelang tahun 2020 kerana golongan remaja dan muda ini yang akan menentukan arah dan merealisasikan misi tersebut kerana mereka merupakan pewaris negara pada masa akan datang. Sekian, itu saja dari kumpulan kami.